Terima kasih memilih TV3 untuk terus berinformasi. Saya Sofi Bohari, manfaat masa anda bersama Buletin Utama. Perubahan tingkah laku pelajar di sekolah disebabkan ketagihan gadget. Mengenal pasti kesan daripada isu ketagihan gadget dan hasil aplikasi teori pembelajaran yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penggunaan gadget secara berlebihan ini memberikan kesan buruk kepada pembelajaran dan perkembangan anak-anak. Menurut sumber berita harian bahawa trend perubahan penggunaan gadget untuk multitasking meningkat dari hari ke hari serta membawa kepada perubahan tingkah laku dan kepribadian seseorang pengguna. Berdasarkan tinjauan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia, kebanyakan kanak-kanak memperoleh telefon bimbit mereka pada usia 12 tahun, sementara yang termuda di antara peserta adalah kanak-kanak berumur 5 tahun. Hal ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa mengenai perubahan tingkah laku anak-anak mereka. Perkara ini memberi kesan negatif terhadap perkembangan tumbesaran dan merosakkan minda jika mereka terdedah kepada perkara negatif yang dipaparkan pada skrin telefon tersebut. Menurut sumber Menteri Pendidikan Malaysia Yang Berhormat Fadhil Siddiq, bahawa guru di sekolah dan sektor pendidikan juga melaporkan bahawa penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar mengganggu pengajaran dan pembelajaran sekaligus mengurangkan perhatian pelajar di dalam kelas. Hal ini mengakibatkan hasil pendidikan dan pembelajaran menjadi negatif. Penggunaan gadget secara berlebihan ini bukan sahaja mengurangkan fokus mereka dalam pembelajaran, malah hubungan sesama guru, rakan sebaya dan keluarga juga semakin merenggang. Pada masa yang sama, permainan video yang boleh dimainkan dalam peranti digital akan mendedahkan kanak-kanak terhadap keganasan dan ianya akan memberi kesan kepada kognitif, sikap dan tingkah laku yang agresif. Baiklah, untuk perkembangannya, kita terus ke tinjauan lapangan bersama wartawan Nur Syahmi Auni Hazman. Silakan Auni. Baik, terima kasih kepada rakan setugas Sofi yang kini berada di sini pentas. Saya Syahmi Auni, kini berada di SMK Kemborongo untuk bertanyakan tentang apakah pendapat warga sekolah tentang ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak mahupun remaja pada zaman sekarang. Kini bersama saya, Puan Fatimah. Puan, apakah pendapat Puan tentang penggunaan gadget dalam kalangan anak-anak mahupun remaja pada zaman sekarang? Boleh Puan berikan pendapat Puan? Masalah ketagihan gadget ni sangat runcing lah pada zaman kini. Jadi, sebagai seorang ibu, saya rasa memang saya tidak nafikan yang teknologi ni membawa kesan positif. Tapi jika tidak dikawal, akan memberikan masalah yang negatif lah kepada anak-anak kita. Terutamanya daripada segi kognitif dan juga percakapan. Kerana mereka jadi kurang berkomunikasi. Jadi, saya menyerulah sebagai ibu dan saya menyeru kepada ibu bapa yang di luar sana supaya kontrol lah kalau boleh kontrol penggunaan gadget anak-anak. Sebab zaman sekarang ni anak-anak akan jadi speech delay kerana kita juga yang tak mengawal. Okey, baik Puan. Terima kasih atas pendapat yang diberikan sebentar tadi. Kini bersama saya juga seorang pelajar dari SMK Kemborongo. Saya ingin bertanyakan kepada adik. Adik, apakah pendapat adik? Adakah penggunaan gadget ni amat digalakkan dalam kalangan remaja maupun anak-anak zaman sekarang? Dan jika ia digalakkan, apakah impak negatif ataupun impak positif daripada penggunaan gadget tersebut? Pada pandangan saya, penggunaan gadget ini amat digalakkan untuk generasi kini, terutamanya kanak-kanak ataupun remaja kini, kerana ia adalah satu alat yang mudah untuk mereka berkomunikasi dengan orang lain dan juga mudah untuk mereka mendapatkan maklumat secara cepat. Contoh kalau kita tengok sebelum ni, pandemik 19 yang melanda, semua benda dibuat secara online. Pembelajaran dibuat secara online, kuis dan peperiksaan dibuat secara online. Jadi nak tak nak, penting untuk mereka supaya mereka boleh attend ke kelas dan juga menjawab peperiksaan secara online. Tetapi jika dipandang dari sudut negatifnya, sebenarnya jika diberi pendedahan awal juga
mempunyai impak negatif kerana kanak-kanak tersebut akan kerap melihat telefon bimbit dan akan memberi kesan kepada penglihatan dan juga masalah berkomunikasi antara kawan dan ibu bapa itu kurang. Okey, baik. Terima kasih adik atas pendapat yang diberikan sebentar tadi. Semoga maju jaya selepas ini. Okey, kita dapatkan juga seorang guru dari SMK Kemborongo. Cikgu, boleh saya tanyakan apakah pendapat cikgu tentang ketagihan gadget dalam kalangan anak-anak maupun remaja pada zaman sekarang, dan boleh cikgu nyatakan apakah solusi yang terbaik untuk menangani perkara ini? Terima kasih kepada wartawan yang bertanyakan soalan. Pendapat saya sebagai seorang guru, ketagihan gadget dalam kalangan remaja pada masa kini tidak dapat lagi dibendung. Jika kita lihat masyarakat di luar sana, khususnya remaja, terdapat ramai remaja yang tangannya tidak lekang daripada memegang gadget seperti telefon. Apa aktiviti yang biasa mereka lakukan? Kadang-kadang bermain game, PUBG, kadang-kadang bermain sosial media seperti TikTok, Instagram dan sebagainya. Mereka terlampau asyik. Baik, bagi pandangan saya sebagai seorang guru, solusi yang sesuai adalah pihak guru seperti saya perlu memperbanyakkan lagi aktiviti pembelajaran di sekolah serta di rumah yang menggunakan gadget seperti telefon, tablet maupun komputer. Contohnya, saya akan minta para pelajar sekolah menengah untuk menyiapkan kerja sekolah di telefon mereka. Dengan cara itu, pelajar dapat menggunakan gadget dengan penuh bermanfaat. Tambahan lagi, di sekolah juga terdapat smartboard, yang mana di smartboard ini kita boleh menggunakan aktiviti pembelajaran bersama murid. Iaitu contohnya kalau kita lihat di dalam gambar ini yang saya tunjuk, saya akan melukiskan beberapa buah peta writing yang merupakan pembelajaran abad ke-21, dan saya akan tulis beberapa tajuk yang kita akan belajar pada hari itu, dan saya akan memanggil para pelajar untuk ke depan untuk menyambung penulisan tersebut, dan saya juga akan memberi mereka kertas supaya mereka dapat menulis di kertas dan juga menulis di smartboard. Bagi saya, smartboard ini sangat berguna, bukan sahaja untuk peta writing, tapi untuk pengajaran pada abad 21 ini, kerana semua daripada kita memang tidak boleh lari daripada gadget dan teknologi. Jadi bagi saya, sememangnya kita perlu menggalakkan para pelajar untuk menggunakan gadget ke arah yang lebih baik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih cikgu atas pendapat yang diberikan. Saya akhiri laporan saya dengan serangkap pantun. Berjalan-jalan pergi ke pekan membeli ikan. Telefon pintar banyak kelebihan. Jadi mengapa kita salah gunakan? Kini kita kembali ke Seri Pentas. Terima kasih Aoni atas tinjauan daripada pandangan masyarakat terhadap isu ketagihan gadget ini. Buletin utama perhatian terhadap isu ketagihan gadget dalam kalangan pelajar sekolah. Susulan dengan laporan, Malaysia antara negara yang mencatatkan kadar ketagihan gadget yang tinggi dalam kalangan pelajar sekolah. Ketagihan gadget ini memberi kesan negatif terhadap perkembangan pembesaran dan merosakkan minda pelajar. Ini kerana mereka terdedah kepada perkara-perkara negatif yang dipaparkan pada skrin tersebut. Video yang dimainkan dalam peranti digital mendedahkan aksi-aksi keganasan dan ianya akan memberi kesan kepada kognitif, sikap dan tingkah laku pelajar-pelajar. Buletin utama turut mendapatkan pakar psikologi Dr. Izzati Tarmuji yang akan mendedahkan kesan ketagihan gadget dapat dikenal pasti sekiranya individu tersebut banyak menghabiskan masa dengan penggunaan gadget untuk melayari internet. Pada pendapat saya, kesan perubahan tingkah laku disebabkan oleh ketagihan gadget ialah daripada aspek interaksi dan perkembangan sosial. Pelajar akan menjadi takut untuk bercakap, tidak memberi respon terhadap persoalan yang ditanyakan oleh guru.
malah mereka cenderung untuk melakukan aktiviti secara sendirian. Selain itu, ketagihan gadget ini boleh menjejaskan kesihatan mata pelajar. Ini kerana pelajar akan lebih cenderung atau lebih banyak menghabiskan masa mereka menghadap skrin telefon. Pelajar akan mudah keletihan menyebabkan mereka menjadi kurang tumpuan dan fokus kepada pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Dan akhir sekali, kesan ketagihan gadget menyebabkan pelajar lebih bebas dan terdedah terhadap perkara-perkara negatif. Pendedahan terhadap keganasan memberi kesan kepada kognitif, sikap, tingkah laku yang agresif. Oleh itu, pelajar akan mudah dipengaruhi sikap negatif mengikut emosi dan mengakibatkan masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar seperti ponting sekolah, kes buli, mencuri dan sebagainya. Berdasarkan dapatan kajian daripada Amerika Syarikat, kanak-kanak pada peringkat umur ini perlu diajarkan dan diterapkan penggunaan otot seperti memegang pensel, menconteng, mengoyak kertas, menggumpal benda dan sebagainya. Penggunaan gadget kepada kanak-kanak akan membantukan perkembangan kemahiran motor halus yang perlu mereka kuasai pada peringkat umur ini. Penggunaan gadget ini perlu dihadkan untuk pembelajaran sahaja. Ibu bapa perlu lebih cakna dengan masalah yang semakin menular dalam kalangan kanak-kanak. Ibu bapa juga perlu mencari inisiatif yang berkesan bagi memastikan kanak-kanak tidak ketagih dengan penggunaan gadget. Baik, secara amnya, gadget ini memberikan kesan positif dan negatif dalam kehidupan pelajar. Jelas bahawa ibu bapa dan guru merupakan faktor utama bagi membendung masalah ini supaya tidak menular lebih parah kepada perubahan diri para pelajar. Sebelum berakhir, saudara, anda memiliki dua pilihan sepanjang hayat: sakit kerana ingin berubah atau sakit kerana tidak berubah. Fikirkanlah. Baiklah, dengan itu, kempen melawan ketagihan gadget mengakhiri paparan pada malam ini. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.